Ini Umar Ibn Al-Khattab ni, mula-mula ni, telah menulis surat kepada gubernurnya berhubung dengan Jarud, nama orang. Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat berkenaan dengan gigi yang dipatahkan. Ibrahim An-Nakhai berkata, surat hakim kepada hakim sah, yang ini boleh diterima jika dia mengetahui, mengenali surat dan cop itu. Syabi berkata, dia boleh menerima, meluluskan ataupun menerima surat yang dicop dengan segala kandungannya daripada seseorang qadi. Ada perkara ini juga ada diriwayatkan daripada Ibnu Umar, lebih kurang begitulah maksudnya. Muawiyah bin Abdul Karim Al-Thaqafi berkata, saya telah menyaksikan Abdul Malik bin Ya'la Qadhi Basrah, Iyas bin Muawiyah, Hasan, Thumamah bin Abdullah bin Anas, Bilal bin Abi Burdah, Abdullah bin Buraidah Al-Aslami, Amir bin Abidah, Abbad bin Mansur. Mereka semua menerima surat-surat hakim dengan tidak disokong oleh saksi-saksi, yakni tanpa kehadiran saksi-saksi. Jika orang yang dibawakan surat itu, jika orang yang dibawakan surat itu untuk menuduhnya dengan sesuatu tuduhan, berkata bahawa surat itu palsu, maka akan dikatakan kepadanya, pergilah engkau cari jalan keluar daripada pertuduhan ini. Orang yang mula-mula meminta bukti terhadap surat hakim ialah Ibnu Abi Layla dan Sawar bin Abdullah. Abu Nu'aim berkata kepada kami, Ubaidullah bin Muhriz menceritakan kepada kami, katanya, aku bawakan surat daripada Musa bin Anas Qadhi Basrah, wa aqamtu indahu al-bayyinah, dan saya kemukakan di hadapannya bukti bahawa saya mempunyai hak pada si fulan sekian-sekian banyak ketika beliau berada di Kufah. Faji'tu bihi al-Qasim, saya membawa surat tadi kepada Qasim bin Abdurrahman, maka dia menerimanya. Hasan dan Abu Qilabah tidak suka, tidak berkenan bahawa dibawakan saksi untuk sesuatu wasiat, ataupun tidak suka, tidak berkenan seseorang itu bersaksi, menjadi saksi terhadap sesuatu wasiat selagi tidak diketahui apa kandungannya. Kerana dia tidak mengetahui, boleh jadi kandungan itu merupakan suatu kezaliman, yakni kepada mana-mana pihak. Nabi SAW telah menulis surat kepada penduduk Khaybar, menyatakan, sama ada kamu memberi diat kepada orang yang terbunuh di kalangan kamu, atau kamu menerima peristiharan perang. Zuhri berkata, berhubung dengan kesaksian terhadap perempuan di balik tabir, bahawa jika engkau mengenalinya, maka engkau boleh menjadi saksi. Jika tidak, maka janganlah engkau menjadi saksi. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, beliau berkata, ketika Nabi SAW mahu menulis surat kepada Rum, mereka berkata, ini sahabat-sahabat, orang-orang Rum tidak akan membaca surat kecuali yang dicop. Maka Nabi SAW pun menyimpan khatam cincin, mengambil cincin perak, Yang ini untuk maksud itulah aku seolah-olah nampak lagi kepada kilauan cincin itu, dan terukir padanya Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, terukir pada cincin itu Muhammad Rasulullah. Habis itu. Kita tengok. Bab hakim boleh memutuskan
uh, hukum bunuh kepada orang yang wajib dibunuh tanpa imam, yakni tanpa keizinan, tanpa kebenaran khusus daripada pemimpin atasannya, pemimpin yang di atas lagi daripada dia. Tapi tajuk ni dengan hadis hak mula-mula ni, hadis hak cerita Anas ni, Qais bin Sa'ad bin Ubadah ni begini-begini, tidak berapa sesuai dengan tajuk. Payah nak kaitkan kesesuaian dia. Kecuali kita kata pada anaknya ini kesilapan nasikh, penyalin kitab. Sepatutnya hak ni bab ni duduk bawah lagi. Hak ni hadis ni termasuk di bawah bab hak sebelum pada ni. Baru sesuai. Baru sesuai. Sebab itulah orang-orang yang terima hak ni, hadis ni di bawah tajuk ni, senyap tak kata apa kalau dia nak terima ni. Tak boleh nak sebut dari segi mana sesuainya hadis ni dengan tajuk. Di mana ada keputusan hakim di sini yang mana tidak perlu kepada kebenaran pemerintah di atas daripada dia? Mana pada kena-mengena ni? Bahkan sesuainya dengan bab sebelum ni, iaitu apa yang disebutkan bahawa Nabi SAW tidak mempunyai jaga ataupun pengawal di rumah dia. Itu sesuai. Kalau masuk bawah tu sesuai. Sebab sebelum pada ni kan kita sudah baca dah, kita sudah baca dah, iaitu riwayat Anas. Perempuan itu dia pergi di rumah Nabi SAW, dia mendapati tidak ada pengawal di pintu rumah Nabi SAW. Itu hadis sesuai lah tu. Hak salah lagi hak ni. Kalau hak tu tak ada pengawal. Hadis yang kedua ni, hak ni hak masuk di bawah bab baru ni, iaitu Qais bin Sa'ad bin Ubadah sentiasa berada dekat Nabi SAW sebagai ketua polis yang berada dekat pemimpin, seseorang pemimpin, yang ni sebagai bodyguard. Ni ada pula ni pengawal. Hak lebih sesuainya hadis ni masuk bawah hak tadi, di bawah tajuk sebelum pada ni, iaitu ma dzukira anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu bawwa. Di bawah tajuk tu. Lepas tu babun al-hakim yahkumu bil qatl ala man wajaba alaihi dun al-imam alladhi fawqahu ni. Sebelum hadis haddatsana Musaddad qala haddatsana apa ni, Yahya an Qurrah. Situ duduk situ baru sesuai. Baru sesuai. Kalau tidak tak sesuai, nak cari munasabah dia tu tak nampak. Apa kena mengena dengan tajuk ni hari ni? Tapi kalau tajuk pengawal munasabah, jadi maknanya Imam Bukhari nak cerita ada dalam setengah-setengah hadis nampak macam tak ada pengawal, tapi dalam setengah-setengah hadis pula nampak macam ada pengawal. Itulah ke mana? Jawabnya, hak tak ada pengawal tu memang tak ada pengawal lah. Hak ada pengawal tu, pengawal itu tidak rasmi. Tidak rasmi. Bukan ada tugas khusus yang dibayar gaji ke apakah, tak ada lagu tu. Dengan sendiri-sendiri dia suka rela dia je nak mengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pun lagu tu. Itu sesuai. Kalau tidak tak lagi. Sebab itulah bukan setempat ni saja, di tempat-tempat lain pun banyak berlaku gini. Ulama-ulama kata ni tak sesuai sini ni. Dia ni boleh jadi kesilapan. Apa ni? Nasikh ni penyalin. Muka sampai itu dia saling. Jadi banyak saling ni adalah salah silap. Adalah salah silap. Tiba-tiba kitab hak kemudian tu ambil daripada salin tu. Silap. Ni hak tulis tangan. Hak cetak pula gitu juga. Bahkan lagi banyak kalau cetak. Silap situ belakon. Kalau 3,000 silap. Lagu tu. Enggak kalau orang pakai hak silap tu. Lagu mana? Silap lah. Kecuali dia kena betul lah. Sebab itulah pengarang tu, kalau dia hidup lama lagi, dia dah baiki pula. Lagi kau lama kau kemah lah kira-kiranya. Bukan maknanya kita nak kata
kesilapan Bukhari? Tidak.